saya dah jadi, alamak, macam mana ni orang belakang juluk-juluk saya suruh langgar juga kan, sebab dia nak laju. Saya tak biasa dengan benda tu. Jadi saya rasa, alamak, ini bukan macam ni tau. Dia macam ni tau. Sebab yang belakang tu kan kereta kita Azia ke kereta, tak kisahlah kita apa. Nanti sebab saya selalu tenang dalam kepala tau. Kereta je besar tapi otak tak ada. Sebab kereta saya satu je. Kereta putih tu, kata, nanti orang cakap, kereta je, kereta menteri tapi otak tak ada. Main langgar je kan. Jadi kadang-kadang saya rasa susah hati. Memang selalulah rasa susah hati. Lepas tu, tak apalah, subuh. Macam tu lah. Lepas tu subuh. So, itu antara undang-undang yang walaupun kita dah terbiasa naik motor tak pakai helmet apa semua kat sini. Sebab saya walaupun pergi kedai, kadang-kadang kalau di tempat lain tu boleh kena saman apa semua kan. Kat sini boleh pun sama je. Jadi undang-undang itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan kita selalu kita mendidik pelajar. Kita mendidik pelajar ada had dia. Sebab kita sebenarnya nanti dalam slide-slide yang seterusnya kita sebenarnya masuk je ke bidang PPP tu, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, kita telah sign satu kontrak. Kita berjawatan berkontrak. Kita kontrak. Memang jawatan istilah tu jawatan permanent, tapi kita sign kontrak sebagai seorang pejabat awam dan mengikuti apa-apa undang-undang ke apa peraturan, apa akta pendidikan. Sebab tu kita lepas tu interview dengan SPA. Sebab kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan awam pula, SPP. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Kita saja yang ada itu. Sebab dia perlu menjaga tata susila dan tata tertib serta kelakuan sebagai PPP. Ini faham kan? Rasanya di universiti dulu ada apa itu undang-undang, kita dah tahu. Peranan undang-undang, kalau sekarang ni kalau tidak menuruti undang-undang, dia jadilah Israel dengan Hamas. Tu dia tak ikut undang-undang lah tu. Dia main tembak je. Tu kalau dia follow undang-undang antarabangsa yang biasanya dikawal oleh PBB, dia tak akan jadi macam tu. Okey. Sebab tu saya kata saya tak baca ni. Jadi tuan-tuan yang baca. Apa keperluan kita? Keperluan kita ada hilang. Tak apa, dia memang silap mata macam tu kan. Janganlah buat-buat tak tahu yang selalu mengajar kat bilik ni. Benda ni memang macam ni kan. Walaupun saya pertama sekali berdiri mengajar, contoh macam mengajar kan. Tapi benda ni memang macam ni kan. Ada silap mata sikit. Jadi pelajar, sir, tak nampak. Sabar. Keluar balik. Macam tu. Dia kena, dengan pelajar kena macam tu. Relax. Jangan gelabah. Tengok, kalau orang baru tu baru pegang, tak nampak Macam mana ni? Telefon, technician. Technician tak tahu entah kat mana. Apa nama kedai luar tu? Okey, undang-undang. Kepentingan literasi undang-undang. Kalau yang pelajar bahasa Melayu tu, apa dia literasi? Keperluan adalah, literasi undang-undang adalah supaya kita celik pada undang-undang. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ya. Jahil kepada undang-undang, itu yang akan memakan diri kita. Memang kita rasa sangat marah dengan student tu. Tapi kita kena ingat, kita ada undang-undang. Kita memang sangat mementingkan pencapaian pamflet tu. Tapi kita ada akta. Ada undang-undang, ada peraturan yang perlu kita patuhi. Itu sebabnya diwujudkan kursus ini, literasi undang-undang. Sekurang-kurang, walaupun tak faham apa dia undang-undang yang berkaitan dengan akta-akta tu,
kesedaran yang sedikit tu yang saya boleh bawa supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat merasa, oh, kita ada undang-undang rupanya. Dulu masa di maktab ke masa di universiti memang dah ada belajar pasal undang-undang apa semua, tetapi ini kali ini ditekankan sebab montaj tadi lah, ada yang stres, ada yang sebab stres sebab pelajar kita memang tujuan kita adalah untuk mengajar pelajar, tapi parent yang tak benarkan ke apa semua. Itu sebab saya kata kita ni beruntung sebab kita berada pada tahap pelajar yang lebih matang, lebih 18 tahun. Bukan in loco parentis, bukan, kita bukan in loco parentis. Nanti kita akan jumpa nanti apa dia in loco parentis. Ini sistem kita. Badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Eksekutif ni laksana dan kuat kuasa undang-undang. Badan perundangan. Yang bawah tu, mana atas mana bawah ni? Yang betul lah ni kan? Hakiman, eksekutif, badan perundangan. Badan perundangan, gubal undang-undang. Undang-undang hanya digubal di mana? Parlimen. Pandai. Dah tak payah terangkan lebih lagi. Okey? Peringkat tu Dewan Rakyat, Dewan Negara. Dia perempuan di Dewan Rakyat. Lepas tu dah lulus Dewan Negara tu senata kan? Senata tu sebenarnya jarang yang Dewan Rakyat dah luluskan ni, tiba-tiba Dewan Negara tu kata, "Oi, tak boleh undang-undang ni." Sebab senata tu yang lantik adalah kerajaan yang memegang tampuk pada masa itu kan. So, sokong je lah. Cuma mungkin ada penambahbaikan ke atau apa-apa sedikit lah. Peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri. Ini biasa. Jadi undang-undang, ini rasa pelik pula nak cakap apa dia undang-undang. Ni badan eksekutif. Itu sebab kita pejabat awam, walau kita duduk di mana pun, sebagai pejabat awam, kita kena patuh kepada kerajaan yang memerintah. Pasal kerja, jangan fikir pasal parti politik. Parti politik itu kemudian luar daripada kerja, itu terpulang. Itu terpulang pada kita nak, bila dah celup dakwat tu, itu terpulang nak memilih siapa. Tapi kalau arahan daripada kerajaan berkaitan dengan tugas, kita kena laksanakan itu. Kan selagi arahan itu tidak menyalahi syariah ataupun agama kita ikut je lah. Itu undang-undang ni faham kan? Badan eksekutif siapa, kementerian mana yang berkuasa macam kita. Kalau di kolej ni, eksekutif ni, kami melaksana juga pengurusan. Kemudian pengurusan dia akan bertanya kepada bahagian matrikulasi. Bahagian matrikulasi akan naik kepada Kementerian KPM. KPM akan naik lagi kepada mana? Parlimen ke atau semua. Sebab kalau tuan-tuan belum tahu, kita adalah program matrikulasi. Program matrikulasi tidak berada di bawah Akta Pendidikan. Dia adalah satu program yang diwujudkan untuk visi kita apa? Untuk melahirkan pelajar bumi putera dalam bidang sains dan teknologi kan, STEM. Itu adalah visi kita. Program itu diwujudkan untuk itu. Jadi program itu diluluskan di peringkat eksekutif, iaitu parlimen. Kalau parlimen kata, ada yang tak betul katnya, kita boleh dilupuskan. Program matrikulasi itu boleh dilupuskan, dihapuskan. Okey, badan kehakiman, ini kita tahu adalah
orang-orang yang dilantik sebagai hakim yang berkuasa menguatkuasakan undang-undang. Polis itu menguatkuasakan undang-undang, tapi dia cuma menjalankan penguatkuasaan, tetapi jatuh hukum adalah dalam bidang kuasa kehakiman. Sistem kehakiman ada dua, pertentangan dan penyiasatan. Ini tak perlu kot kita. Tak payahlah ni, susah ni. Yalah, saya kata benda tu apa nak fikir susah-susah. Kalau saya mengajar kan, saya mengajar, senang cakap saya mengajar elektrik lah senang cakap. Kalau diode tu kan, yang perlu kenal cuma diode tu anode, cathode apa semua. Tetapi dalam silibus tak disebut diode shorty, diode terowong, diode apa. Tapi kawan-kawan saya diajar sampai tahap tu. Saya cakap dengan student saya, dalam silibus awak apa dia? Itu kan. Arus terus, arus ulang alik. Kalau diode tu. Awak ada kerja yang lebih banyak kan? Terutama daripada fizik, kimia apa semua kan? So tak payah belajar yang jauh-jauh tu. Sebab kita tahu kita pengubal soalan. Soalan yang akan keluar tak akan sampai tahap tu. Kita ajar lebih-lebih buat apa? Itu memang saya punya style. Saya tak nak susahkan belajar. Hoi, belajar dengan Sir Samsul memang tak ada homework. Fazlina tu pernah sekali dengan saya. Mungkin dia pernah jumpa anak-anak murid saya macam mana. Kalau saya tanya, awak ada kerja matematik? Ada, banyak. Banyak berapa lai? 2 lai. Okey dah, tak payah homework. Jangan buat kerja saya, awak selesaikan matematik tu. Saya baik orangnya. Kan biasa orang dah meninggal tu, oh baik orangnya rupanya. Doakanlah yang baik-baik. Okey, undang-undang. Common law tahu kan? Perjanjian antara Bumi Putra dengan non Bumi Putra yang dulu common law tu. Itu. Alright. Ini sebab nak terangkan ni, sebab saya kata literasi ni bukan untuk menerangkan undang-undang ni. Ini masuk kelas undang-undang untuk baca benda ni. Tak payah. Ini pentinglah. Mahkamah ada dua jenis, mahkamah sivil, mahkamah syariah. Dua-dua pun insya-Allah janganlah cuba-cuba nak masuk. Tak payahlah, tak payah. Kalau tak tahan nanti stres. Kan kita untuk hidup yang tenang, hidup yang lama, jangan stres. Relax je, relax. Tak dapat apa yang kita nak, kena ingat Allah, kena ingat Tuhan. Sebenarnya Tuhan nak bagi kita yang lebih baik. Itu prinsip saya. Kata saya dihantar ke KMKT ni. Kenapa? Kalau orang yang tak biasa dipindahkan jauh-jauh macam tu kan, dah lah Labuan pergi Kelantan pula. Kenapa? Saya kata, ada benda yang lebih baik di Kelantan. Saya akan dapat. Jadi saya relax je kat sini. Dapat jumpa Cik Wan. Yang memang jauh-jauh apa khabar. Lepas tu jumpa depan mata. Macam tu kan? Hierarki mahkamah sivil. Ini magistrate di daerah. Tapi kan, mahkamah adalah satu bangunan yang suci, orang cakap lah. Jangan fikir masjid, jangan fikir masjid. Sebab tu kalau kita tengok bangunan mahkamah tu, gah, besar, putih, macam tu kan. Sebab tu dia ada mahkamah session, mahkamah
Mahkamah Tinggi Melaya ni dengan Mahkamah Sabah Sarawak tu dia setara. Tapi kalau berlaku di Semenanjung, kita tak boleh mohon Mahkamah Sabah Sarawak untuk judge. Kita tak boleh cross macam tu. Sebab dia sebenarnya Sabah Sarawak ni macam satu negara sendiri. Sebab tu dia ada, sekarang dipanggil negeri ke dipanggil wilayah kan? Wilayah Sabah Sarawak. Sebab dia ada, waktu dia ada menteri dia sendiri. Dia ada yang dipertua, dia yang dipertua biasalah. Dia ada menteri dia sendiri. Dia tak panggil exco ke sana. Akhir sekali Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Rayuan tu kalau sekarang ni ada kes Mahkamah Tinggi bagi cukup-cukup. Tiba-tiba Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi salah. Ada kan sekarang banyak macam tu. Jadi kalau kita banyak duit, proses tu, sebab setiap proses memerlukan kos. Kalau kita kalah dengan kos, tanggungjawab. Yeah. Dia ada mahkamah kanak-kanak, mahkamah khas raja-raja, mahkamah harta intelek. Kalau HCP sini mahkamah apa? HCP. Sebab itu ada Laila tu. Perbincangan dia bukan mahkamah. Dia bukan mahkamah. Dia tidak diiktiraf mahkamah. Okey, mahkamah perusahaan, mahkamah anak negeri, mahkamah tentera. Ada kes kan di camp kan? Mahkamah tentera dah jatuh hukum apa semua, tapi dibawa ke mahkamah sivil luar, mahkamah sivil tu boleh kalahkan lagi mahkamah tentera tu. Mahkamah syariah ni hal-hal agama, hal-hal warisan, perkahwinan, perceraian, dakah, kesah tarafah dan sebagainya. Dikawal oleh negeri. Mahkamah syariah negeri. Dia ada enactment ataupun ada enactment sendiri. Negeri Johor, Kelantan, Selangor, dia kena ingat yang ni lah, yang Mahkamah Syariah. Kalau kita buat hal di Kelantan, selesaikan di Kelantan. Macam itulah contohnya. Kita tak boleh selesaikan di negeri lain sebab enactment tu lain. Mahkamah Syariah, dia ada 3, rendah, tinggi dan rayuan saja. Kita cepat je. Kadang-kadang signal bosan. Kadang-kadang signal sebenarnya dia tu mengantuk ke. Macam tu kan. Dia kalau tidur macam ni kan. Macam tu. Okey. Ini pengenalan je. Mahkamah Malaysia mengambilkan sistem common law, sumber undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Ni yang saya kata tadilah, perjanjian yang antara Bumiputera, tak Bumiputera apa semua tu. Kehakiman, pertentangan sistem dengan kesihatan, sivil dan mahkamah syariah. Sivil dan mahkamah syariah. Jangan salah bawa. Ini yang sebenarnya yang sepatutnya kita dalami. Sebab kita dalam bidang pendidikan, kita bukan belajar sebab untuk menjadi seorang peguam. Dalam pendidikan, sebenarnya bukan kita nak menguatkuasakan undang-undang, supaya kita jangan melanggar undang-undang. Sebab ini yang seperti yang diterangkan tadi, supaya kita berada dalam lingkungan undang-undang yang dikuatkuasakan dan kita tidak dikenakan tindakan oleh pihak-pihak luar. Itu sebenarnya kan banyak kes kan. Tapi itulah saya kata tadi, alhamdulillah kita berada pada pelajar-pelajar yang matang dan insya-Allah pemikiran dia lebih terbuka. Sebab kalau boleh, mungkin ada parent ke, ada suami ke isteri yang mengajar di sekolah rendah di pedalaman, macam mana untuk mengawal pelajar itu dan juga mengawal
ibu bapa dia. Ibu bapa mereka dan sebab ada ibu bapa dia dah okey, no problem. Tapi masalahnya ada pak saudara dia. Boleh saman cikgu ni apa bla 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 macam tu kan. Itu sebenarnya adalah jadi perlembagaan persekutuan atas sekali. Lepas tu yang diikuti oleh Akta Pendidikan dan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan pendidikan adalah daripada surat siaran, perkeliling. Lagi apa? Surat memo, arahan daripada pengarah. Kan dalam perjanjian kita kan, ujung sekali menurut perintah kepada apa-apa yang diarahkan oleh pihak pengurusan ataupun pengarah kan, bawah sekali. Itu dah sign, kena patuh arahan tu. Jadi, arahan ataupun perlembagaan persekutuan adalah yang atas sekali. Akta itu dibuat refer kepada perlembagaan persekutuan. Yang ini yang sangat-sangat sukarlah untuk diubah. Perlembagaan persekutuan ni, kebebasan asasi, apa yang disebutlah dalam perlembagaan persekutuan tu, dalam perkara 12, perlembagaan persekutuan, perlu dikata dibaca bersama perkara 8 yang tentang kesamarataan. Jadi semua pelajar, semua kanak-kanak perlu diberi kebebasan untuk belajar. Okey. Ni 132. Pendidikan sebagai satu bentuk perkhidmatan awam. Sebab tu kita adalah golongan yang paling ramai sekali pejawat awam sebagai PPPP, guru, sebagai guru. Diwujudkan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk menyokong perlembagaan itu. Kemudian penubuhan SPP dan bidang kuasa SPP. Kita dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Tapi gaji dibayar oleh perkhidmatan awam. Kenaikan pangkat juga dikawal oleh perkhidmatan awam. Kita dapat surat SPP itu hanya sekali je kan? Perasan tak? Masa lantikan pertama. Kan? Lepas tu, naik pangkat semua adalah daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Betul kan? Dah iyalah tu. Betul je semua. Ni Akta Pendidikan. Tak saya tengok nombor tu. Kenapa 3-3 dia atas bawah? Memang macam tu ke? Oh, 34. Tak apa, ada 60 lagi. Okey, yang ini Akta Pendidikan kita kena ingat. Ini akta yang digubal. Akta Pendidikan 1996. Di dalam tu ada sistem pendidikan kebangsaan, penilaian exam, pendidikan tinggi, swasta, institusi pendidikan, pendaftaran institusi pendidikan, pendaftaran guru, jemaah nazir sekolah. Pendaftaran institusi pendidikan. Pendaftar kita di mana? Tahu tak? Manalah tahu tuan-tuan dia jadi task force pada sekolah baru ke apa. Dia kena daftar. Kau baca kolej ni dulu tahun 2014 kan? Dia kena daftar dulu sebelum boleh beroperasi. Sebelum dapat warrant, grant, sebelum dapat buka akaun, kita kena daftar dulu. Pendaftaran tu, pihak pendaftar adalah di JPN. JPN je, bukan Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendidikan Negeri.
Kau pergi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, cakap nak daftar apa? Anak. Anak baru, ya anak bangun. Kalau daftar kolek matrikulasi, digelak nanti. Okey? Ini sebab apa kita kena kenal apa dia istilah guru siapa, murid kan. Sebab dalam akta ataupun bila masuk mahkamah dia akan ada menggunakan akta-akta ini. Itu sebabnya kita pengenalan undang-undang ni, literasi itu adalah pengenalan undang-undang. Apa dia sebenarnya undang-undang yang perlu kita ketahui. Sebab dia bagi umum situ kan, seorang tanpa mengira umur yang kepadanya pendidikan atau yang kepadanya. Ini bahasa undang-undang kot macam ni. Yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan. Betul lah. Di sesuatu institusi pendidikan. Okey. Kemudian guru yang mengajar, termasuk guru besar atau pengetua. Jadi kalau kes kita ni, termasuk guru besar atau pengetua atau pengarah. Macam itulah. Sebab itulah kata matrikulasi ni dia kata tak ada dalam akta pendidikan. Di program kan. Tetapi yang di dalam tu PPP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan berada di bawah akta pendidikan. Itu sebab dia kaitan macam tu. Dia ada kaitan macam tu. Dia dah siap tulis ni, nasib baik orang yang buat akta ni cerdik. Memang orang yang buat akta ni cerdik pandai lah kan. Dia dah fikir dah pasal COVID-19 sebelum dia buat akta ni. Lepas tu dia tulis tu, atau melalui pusat pendidikan jarak jauh. Cuba bayangkan kalau dia tak tulis yang itu, tak boleh buat. Online lah tu, pendidikan jarak jauh. Online. Jadi, memang dia pemikir kan, pemikir. Ni istilah-istilah yang perlu ada dalam akta itu. Tengok mana ada kolej matrikulasi. Dia ada kolej vocational ada. IPG ada. Sebab tu sekolah, IPG, institusi pendidikan guru, institusi, nasib baik ada atas tu. Institusi pendidikan. Kita dalam tu lah. Sebab dia tak sebut pun sekolah kan. Sekolah. Okey. Peraturan. Banyak. Ini sekarang ni, kalau tuan-tuan puan Google peraturan peruntukan pendidikan ataupun peraturan perkhidmatan, kadang-kadang akan jumpa dalam format flip. Flip tu, dia dah siap page dia untuk berkeliling ni untuk apa, berkeliling apa. Dalam satu flip tu mungkin sampai beratus-ratus berkeliling sekarang. Jadi ataupun kalau mengalami kesukaran, pergi ke laman web KPM tu, akta pendidikan apa, berkaitan dengan peraturan apa. Contohnya berkaitan dengan cuti. Terus je type cuti. Kita akan dapat info kat situ. Kena rajin Memang sekarang ni tuan-tuan dan puan, mungkin nak buat apa cuti umrah misalnya. Yang 7 hari tu jenis cuti apa? Cuti straight ke macam orang bersalin ke? Maksudnya orang bersalin tu tak kira lah itu 30 hari. Suami dia dengan cuti umrah lain. Cuti umrah dikira waktu bekerja sahaja. Macam kalau dia pergi umrah tu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis 5 hari. 2 hari lagi ke depan.
Jumaat, Sabtu tak kira, Ahad, Isnin ke depan. So dia akan dapat sekurang-kurang dapat 9 hari. Kan? Pergi umrah biasanya 10 hari. Jadi ambil CRK ataupun ambil cuti rehat tu cuma tambah sehari ataupun 2 hari saja. Kena ingat yang tu. Okey? Apa-apa peraturan yang kita tak pasti, rujuk kepada pekeliling. Itu yang paling penting sekali. Kena pandai cari pekeliling. Kemudian, kurikulum kebangsaan. Tujuan tu kita tahu untuk mengajar pelajar. Yang ke depan tu yang paling penting. Tanggungjawab yang dipikul oleh PPP dan penalti yang dikenakan jika terdapat pengabaian tanggungjawab tersebut. Tu sebab pelajar tu menang kes di Sabah tu. Ada kes. Peguam tu pandai korek akta-akta pendidikan, kurikulum apa semua. Dia tidak bertanggungjawab kerana meninggalkan kelas. Okey? Tak kisahlah pelajar tu dapat fail ke, memang dapat skor A ke apa semua. Tapi kes dia adalah sini. Tengok. Itu satu dah nampak. Dia punya kegagalan masuk kelas boleh ada akta yang mengawal di sini. Kena ingat yang tu. Yang ini. Ini yang paling penting sekali. Ini adalah rekod. Nampak tu dah siap tulis dah tu. Yang tulisan kecil tu. Bawah peraturan 8 tu, dia kata menyenggara buku rekod guru, rancangan instruksional harian dan rancangan pengajaran semester bagi program matrikulasi. RPS dan RPH. Ini memang ada dalam peraturan pendidikan. Terdapat penalti bagi pelanggaran peraturan ini, denda tidak melebihi RM500. Siap denda kot. Macam ni saya cek lah ni. Boleh keluarkan denda ni. Orang yang tak buat. Tapi sini semua buat kan. Dengan adanya e-teaching portfolio tu, yang lebih memudahkan tu, saya rasa semua buat. So ini, siapa yang tak pernah mengajar sekolah? Ramai tak? Ramai Kesianlah awak. Tak dapat rasa buku rekod pengajaran tu. Buku tebal macam tu. Kalau sekarang ni memang mudah sangat. 3 kali tebal ni. Kalau tak cukup, tambah 1 buku lagi. Dia warna tu terpulang pada sekolah sebenarnya. Ada warna merun, ada warna biru, ada warna putih saja. Kalau JPN tu nakal, warna coklat, sampul coklat tu, yang tak ada color tu, kan kertas coklat jadi kotak tu, jadi buku dia. Sebab saya mula mengajar tahun 92. Yang paling berumur sini tahun 92 tu darjah berapa tu? Saya tahun 92 mengajar dah. 31 tahun dah mengajar. Kalau tengok Hermes tu. Okey. Ni buku. Penting Dan dokumen ini adalah dokumen rasmi. Kalau ada apa-apa perintah mahkamah ke apa semua, ditangkap, kononnya ada skamer ambil gambar apa di mana-mana, tiba-tiba selain daripada thumbprint kita tu, buku ni. Ada kehadiran pelajar apa semua tu, saya ada di kolej mengajar. Macam mana saya boleh ada di Rembau misalnya. Macam tu. Ni dokumen rasmi yang diterima pakai oleh mahkamah. Okey. Cabaran profesional guru berdasarkan konsep in loco parentis.
Jadi ini untuk apa? Untuk bab yang pertama. Lepas ni boleh minum. Kalau dalam literasi yang ni lah betul-betul. Tapi kita baru setengah jam. Okey. Kejahilan undang-undang bukanlah suatu alasan. Kita tak, bila didakwa tu tak cakap saya tak tahu tuan undang-undang ini. Lepas tu misal kita langgar peraturan, saya tak tahu ada peraturan ini di jalan ini. Lepas tu dia kata, ambil lesen tak? Belajar undang-undang lalu lintas tak? Dia kata belajar. Semua ada dalam tu. Jadi tak boleh kata tidak. Hal ini bermakna tiada mana-mana pihak termasuk guru boleh menggunakan alasan ketidaktahuan kewujudan undang-undang untuk membela diri. Itu yang penting sekali. Yang kata tak boleh, tak tahu apa semua Ini tahu tak? In loco parentis. Parent. Itu sebab saya kata tadi kita kena pergi ke, sebab ini bila kita kat sini, student kita dah besar, tu sebab diwujudkan MyPro. MyPro tu kita anggap pelajar itu sebagai anak kita kan. Anak angkat ke, adik angkat ke apa semua tu kan. Kita kena dekat dengan dia. Yang in loco parentis ni menganggap guru itu adalah sebagai parent kepada pelajar itu semasa di institusi, di bawah jagaan dia. Murid sebagai kanak-kanak. Ini berumur kurang 18 tahun. Tak terlibat kita kan? Tak payah tengok Okeylah, ini untuk kita lah sebagai parent. Anak kita kan, kita sebagai parent. Tu sebab kalau sesekali tu masuk surat khabar tu, parent menyerang guru apa semua tu. Sebab guru, kecuali lah guru tu kurang ajar sangat. Saya rasa kesiannya parent tu. Bukan kesian guru tu. Sebab parent tu kurang pendidikan. Kesian. Dia kalau kita dulu, tak tahulah tuan-tuan puan-puan, kalau saya dulu, tahap saya lah sebab saya orang tahun 60-an. Kalau ibu dan ayah tu dah hantar pergi kelas ke apa semua, pergi sekolah tu, memang dia dah serahkan kepada guru. Kalau ada apa-apa berlaku, dia kata jangan patah, jangan berdarah saja. Lebam dia tak sebut. Ya, lebam nak lagi. Kalau balik tu tunjuk lebam nak lagi. Tanya dulu. Dia tanya nak lagi dulu ke ataupun nak sebut apa salah. Dia tanya nak lagi dulu. Lepas tu baru tanya apa salah. Itu memang tapi parents saya tak macam itulah sebenarnya. Baik je orang ni. Macam saya sekarang tak marah orang. Okey. Murid-murid berumur di bawah 18 tahun dipanggil sebagai kanak-kanak. Ada akta kanak-kanak Nampak yang bawah sekali tu. Saya baca yang lain tu. Sekolah Henry Geni. Kalau lebih 18 tahun, pelajar tu, kan dia masuk situ tingkatan 3, 15, 16, 17, 18, dia kata kenakan 5 tahun. 18 tahun je dia keluar. Pergi mana? Pergi penjara. Penjara biasa. Dia tak duduk dalam Henry Geni tu. Henry Geni tu sampai akta kanak-kanak dia bawah akta kanak-kanak. Dia tak boleh lebih 18 tahun. Henry Geni tu. Saya ada kenalan lah.
kawan kampung. Lepas masuk Henry Geni tu keluar, sekarang jadi kontraktor yang berjaya. Masa dekat kampung tu, rantai mak dia dicuri. Dia tak kacau orang lain, tapi kacau parent dia kaya sikit kan. Rancau apa tu, masa tu tak ada sawit lagi. Kalau ayah dia tu ada kebun kopi. Kalau di Johor tu kebun kopi dengan pokok kelapa, bawah tu kopi. Tapi sekarang dah tak ada. Sekarang semua sawit. Kebun kopi tu, tahu guni tak? Karung guni. Kalau besar tu, dia berguni-guni tau. Satu guni tu boleh capai ratusan ringgit kopi tu. Masa tu lah. Tapi sekarang saya tak tahu, dah lama tak tahu. Pekerja ramai. Elok-elok. Lepas tu, ingat besok pagi nak datang ambil kan? Dah tak ada. Orang ingat siapalah rupa cari punya anak sendiri. Jual personal. Dia jual personal. Adalah cara dia. Tak tahu macam mana dia angkat apa semua kan. Sebab dulu lori pun susah kan. Jadi dah terlampau nakal, dia hantar pergi Henry Geni. Tapi alhamdulillah hasil didikan di Henry Geni tu dia berubah. Jadi pernah sampai tak Melaka depan Henry Geni tu. Dia macam betul-betul macam penjara. Henry Geni. Di jalan lama, kalau ikut jalan lama Muar ke Melaka tu, jumpalah sekolah Henry Geni ni. Okey. Konsep dia. Kita habis pukul apa? 3:30. Cepat je. Kat luar tu ada makanan, saya tahu. Bungkus pula tu. Nanti kaut je macam tu. Orang sebelah lama lagi kan? Lama lagi. Tak boleh awal sangat. Kata. Itulah nama dia apa? Kawalan kelas. Kawalan kelas. Dia dah mula jatuh-jatuhkan kalkulator ke, pen ke. Dah mula buka-buka kasut ke. Kata dah tu. Lepas tu adalah berbisik-bisik ke. Kadang-kadang kalau jadi cikgu tu, dia bisik ni mengata aku ke, apa ke, macam tu kan. Kita rasa hairan dengan budak tu. Kita guru, student, kanak-kanak. Kat situ kita kena jadikan diri kita sebagai parent dia. Lepas tu in loco parentis. Bahasa apa dia, Wan? Latin Parentis, parent. Sebab perkataan parent tu. Kita pegang pada parent tu. Guru-guru yang dianggap sebagai ibu bapa sewaktu murid-murid berada di sekolah. Sebab tu kita boleh didakwa kalau ada apa-apa berlaku kepada pelajar di bawah jagaan kita. Walaupun di dalam kelas, sekarang student kita kan bawah dah lebih 18 tahun. Tetapi kita masuk makmal. Masuk makmal, siapa yang mengawal situ? Pensyarah kan? Pembantu makmal hanya mengawal radas. Pembantu makmal hanya menyediakan barang-barang tu. Yang mengawal pelajar adalah pensyarah. Itu sebab pensyarah pun kena pakai lab coat. Nanti pelajar tu tertumpah, marah pula pelajar tu. Kita yang kena lab coat. Tak pakai lab coat. Jadi, masih terkena akta tu masih mengenai kita. Sebab kita masih lagi, kecuali kalau di universiti, yang mengawal pelajar, assistant. Apa nama dia? Assistant lab kan? Lab assistant. Sama juga pembantu makmal. Tapi fungsi dia di universiti lain. Yang mengawal adalah lab assistant tu. Kalau saya dulu
lab assistant berkaitan dengan elektronik, elektrik. Garang betul dia. Tapi memang dijadikan untuk menjadi garang pun. Actionnya dia ni gitu. Lepas tu kita kan dah nak grad kan. Cuma tu makmal je pun. Tapi kan sebenarnya kan itulah yang bila kita bekerja sebenarnya dialah yang banyak berjasa dengan kita. Rupanya kalau bila saya kata teruknya aku dulu masa aku jadi student ego sangat dengan nak dapat degree tu. Masa tu diploma, nak dapat diploma tu. Nanti sama dengan saya je pun, dia diploma, kita diploma. Tak, itu adalah tugas dia. Kerja dia untuk marah kita. Ini ulasan-ulasan guru sebagai in loco parentis. Guru boleh dianggap cuai dan disaman di sisi undang-undang. Saya takkanlah nak baca semua. Saya baca yang penting je. Yang bawah sekali tu. Jika pensyarah gagal menjalankan tugas, guru atau pensyarah boleh dianggap cuai. Lepas tu kalau kata, guru ni guru, saya pensyarah. Mana datang istilah tu? Kena pakai, nanti dia kata, adakah awak pakai PPP? Pegawai Perkhidmatan Pendidikan? Ya. Sama lah tu. Guru pun disebut sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Kena tu. Sebab peguam ni dia akan cari jalan. Tugas dia, kita bayar dia untuk mencari jalan. Kalau nak menang, menanglah. Kalau bahagian dua-dua nak menang. Yang salah tu dimenangkan, yang menang pun dimenangkan. Itu tugas peguam. Okey. Dia kalau ada anak-anak jadi peguam, dia cari yang jangan jadi peguam yang kesalahan tu. Jadi peguam penjamin pembelian rumah. Macam tu je kan. Itu dia punya income besar. Tapi kita tak perlulah mencari salah orang untuk kita menangkan. Ada banyak berkaitan dengan insurans ke, tapi insurans tu baik-baiklah insurans. Kena pilih insurans. Lepas tu sebab saya terdetik cakap macam ni sebab berlari di bawah penaja haram, kita lari pun haram menyertai event tu. Kan? Saya tak perlu sebut lah. Tuan-tuan dah tahu. Jadi kita makin lama kita makin belajar, makin lama kita makin tahu, jadi kita kena ambil peduli yang tu. Yang syak dan yang boleh ke tak boleh, ataupun kita syak, kita duduk di mana. Nak menjadi seorang yang, kata ustaz lah, nak menjadi seorang yang warak, kita kena, kalau syak tu lebih kepada syak, tinggalkan je. Itu warak. Kalau orang biasa-biasa yang tak peduli, buat tak tahu je ke, boleh. Macam tu. Ujian. Ni apa ni? Ni ada sebab yang itu dia cerita macam mana nak menentukan kecuaian tu. Jadi tak perlulah, masa pun dah tinggal sikit ni. Ada 60 lagi ni. Kenapa fikir ada nak balik? Ya. Ya.
Kalau fellow, kita ada surat lantikan sebagai fellow. Surat lantikan sebagai fellow itu adalah memberi perlindungan kepada kita. Sebab kita tak boleh bawa budak suka-suka. Kita kena ada satu punca kuasa. Kenapa kita perlu membawa pelajar itu? Memang pelajar itu sakit, tetapi atas arahan. Dalam senarai tugas fellow tu ada disebut membawa pelajar sakit ke klinik. Jadi itu menjadi punca kuasa kita yang memberi kebenaran kepada kita untuk bawa pelajar. Oh, kenderaan kita rosak. Kenderaan kita rosak itu bergantung kepada ni sebab dia tidak melibatkan undang-undang, tetapi kalau kenderaan kita rosak itu bergantung kepada pengurusan. Ya, itu bawa budak takraw. Yang itu salah cikgu. Ya, yang itu salah cikgu kerana membawa pelajar keluar tanpa kebenaran membawa kenderaan, menggunakan kenderaan sendiri. Itu sebab perasan tak pengurusan kita kalau nak keluar ke mana-mana pun mesti ada mengisi borang kebenaran keluar, kan? Kebenaran keluar tu. Sama ada boleh claim ke tak boleh claim itu belakang kira. Yang penting ada surat kebenaran tu. Kebenaran keluar. Jadi kalau membawa pelajar tu dah ada dalam klausa menjadi seorang fellow adalah menjadi tanggungjawab kebajikan, menjaga kebajikan pelajar. Yang kenderaan rosak maksudnya nak claim. Ya. Itu je. Kecuaian membawa pelajar tu. Ya, sekejap je, ada sekejap tu. Yang itu memang kalau driver tu bergerak tanpa arahan daripada ketua dia, driver tu akan kena charge. Kalau ada arahan surat bertulis dibenarkan membawa bas ini, yang bertanggungjawab adalah pengurus dia. Pengarah ke pengetua apa semua macam tu. Ya, okey. Ada satu kes pelajar mendakwa cikgu dia meraba. Dekat sini pun boleh berlaku kes macam tu. Pelajar dia tak puas hati, dia buat tuduhan bahawa dia apa dia panggil perempuan lelaki itu dia sexual harassment. Boleh didakwa, terutamanya cikgu lelaki. So berhati-hatilah kan. Tapi saya ada fakta kes dia 17 tahun. Okay. 17 tahun baru selesai. Kita mula-mula dah salah tau. Dia aktiviti turun jawatan, lepas turun dia buang. Lepas tu, pelajar tu
berapa? Pelajar tu kata, tak ingat. Dan sekali cikgu tu menang, KPN, mula-mula dia tak wakil sekolah. Dia upah peguam dia sendiri. Dan melalui persatuan, NACP membantu. Dan last sekali, sebab tu pentingnya tuan-tuan masuk NACP. Masuklah NACP. Pertama lagi, kes dia, apabila dia menang. Apabila dia menang kes, kerajaan membayar semua kenaikan gaji dan juga allowance. Semua. Tapi tak diterima dah masuk. Sebab lama sangat. Dia pun dah lupa dah nak ngajar. Jadi offer tapi dia dah lupa dah. Ya, okey. Yang itu dia memang dia dapat balik apa semua monumen tu yang dia tapi dia retire lah. Dia bukan retire, dia tak ambil semula kerja tu, dia dah kerja lain. Tapi dia dapat benefit tu lah yang dia claim tu. Ya betul. Okey. Ni contoh kes. Nak bagi contoh, dia sebab masa tu sangat kita tengok apa yang ada lalu sini. Orang lelaki pun boleh macam mana? Bukan hanya dituduh sexual harassment, dia boleh dicabul juga. Yelah kat sini rasa pelik lah. Tapi kalau ada tempat-tempat tertentu, orang lelaki, senang cakap, dicabul lah. Kalau sexual harassment tu memang bunyi sedap kan. Sebab yang pertama sekali kalau anak murid kita, kalau berlainan jantina, yang penting sekali tu, satu, percakapan kita jangan berlebih-lebih. Sebab sekarang ni, banyak telefon pada pelajar, dia boleh record anytime. Pasal pencabulan apa semua, yang atas tu susahlah yang bawah tu, mengaibkan kehormatan tu. Kalau kita suka bercakap body shaming, itu mengaibkan kehormatan tu. Dia kata kau ni gebu sangatlah, apalah semua sangat kan. Itu boleh, kalau dirakam dan terbukti, berat. Yang ini jenayah ni jenayah yang berat. Kalau hukuman tu diturunkan pangkat daripada 48 pergi 44 tu, bersyukur lagi lah. Sangat-sangat bersyukur. Saya ada pernah jumpa, memang kena buang daripada perkhidmatan. Okey. Pecah amanah. Yang ini pun ada terjadi. Tapi wallahualam betul benar ke tak betul, orang tu salah ke tak salah. Tapi diturunkan pangkat. Raja. Keganasan, teroris. Ini kalau sekejap hari itulah kan. Yang berkaitan dengan teroris ni. Sekarang ni, lagi-lagi sekarang ni musim perang ni. Jadi jangan terlampau menunjuk sangat kita punya fanatik tu. Memang kita tengok YouTube, jangan tengok yang pro-Israel. Tengok yang pro-Palestin tu. Yang pro-Hamas tu. Memang sangat berbeza. Yang saya seronok tengok tu, drone Israel tu banyak kena tembak dengan yang pikul tu je kan. Itu pun, dia tak tunjuk Israel. Dia kata, kami dah musnahkan Hamas apa semua. Tapi sebenarnya, Hamas kuat sebenarnya. Bukan seperti yang kita tengok dalam berita ke apa semua. Kalau CNN tu tak payahlah. Itu dia kata memang Hamas dah 2,000 orang mati apa semua tu. Akta Dadah. Ini
memang sangat-sangat bahaya untuk akta-akta ini. Jadi kena berhati-hati. Kesalahan seksual, akta rahsia rasmi, ini semua contoh. Nanti boleh baca sendiri. Habis dah. Saya tertekan ni. Inilah. Saya nak tunjuk yang ini sebenarnya. Dia anak panah tu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tertekan pula yang ke atas. Ini sekarang ni kalau masa 2017 ni asyik-asyik laman web lah, apa blog-blog lah, tapi sekarang ni sangat lebih daripada itu. Saya ingat TikTok pun dah macam nak mula ketinggalan kan. Lepas tu ada, tak ada apa-apalah, saya pun pelik lah. Tapi saya memang kat rumah saya tak ada TV. Saya tak tengok TV. Di sini. Jadi tolong jangan suka-suka forward. Sebab sekarang ni dia sebenarnya sepengetahuan saya lah. Semasa saya di bahagian tu, memang ada pejabat awam yang tugas dia melihat sosial media. Kerja dia melihat sosial media saja. Dia memang ada satu bilik khas. Sebenarnya kalau ikutkan dia scammer lah. Scammer yang diupah oleh kerajaan. Apa-apa berkaitan usap keluar, kalau PM, dia akan baca satu persatu. Datang dari mana orang ni. Jadi tuan-tuan punya message ni, Facebook tu sebenarnya dah lama. Yang apa yang terkini ke, yang apa-apa saja mereka ada. Semuanya melalui mereka. Dia boleh baca. Jangan kata, ini saya private. Private untuk diri sendiri je lah. Tapi walaupun private, walaupun kata benda tu semua, mereka boleh baca. Itu yang penting Jangan buka apa-apa yang ataupun forward benda-benda yang tak memerlukan kita forwardkan. Jenayah syariah ini perbuatan tidak sopan di tempat awam. Jikalau sebenarnya ada yang kes artis bercium kat tempat awam tu, memang kena dakwa ni, boleh sebenarnya. Walaupun dia laki bini. Tapi dia kalau setiap cium dahi ke apa semua, no problem. Kalau sampai bergumpal-gumpal ke macam tu. Kan? Mempelik lah kalau dia buat macam tu kan. Undang syariah, civil, tahu dia punya mahkamah dia masing-masing. Fitnah, ini kadang-kadang kita tak bermaksud macam tu, tapi orang baca benda lain. Sekarang ni ni fitnah slander tu, kata-kata ataupun gerak gaya gesture kan, body apa, shaming, macam tu lah lebih kurang. Harta intelek, terutamanya kalau kita buat kajian, kadang-kadang kita copy paste daripada orang. Itu pun jadi satu kesalahan besar. Okey, pertikaian kekeluargaan, cuba selesaikan di peringkat keluarga. Jangan gunakan media sosial.
semua orang tahu kita punya kesalahan nanti. Aib kita tu terbongkar semua sekali. Cara untuk mencegah ni, kalau kita penyelesaian, kaedah penyelesaian tu ada yang paling baik sekali adalah kaedah penyelesaian alternatif. Itu adalah kaedah yang baik. Settle luar, bincang baik-baik. Kalau perlu menerusi mahkamah, kita terpaksa ikut prosedur mahkamah. Tapi proses mahkamah ni kena ingat, bila sebut mahkamah mesti ada kos. Kalau penyelesaian secara alternatif, yang ini biasanya mungkin kos dia tak tinggi lah, ganti rugi sedikit ke apa ke semua macam tu. PPA tu penyelesaian alternatif. Pengantara, ada timbang tara, perdamaian, sulh. Okeylah. Jadi ini kesimpulan dia. Kuasa undang-undang terhadap semua rakyat Malaysia termasuk PPP dalam menjalankan tugas PPP sudah tentu akan berhadapan dengan pelbagai isu undang-undang secara langsung atau tidak langsung. PPP harus mempunyai pengetahuan undang-undang yang disebut sebagai literasi undang-undang dalam menjalankan peranannya sebagai PPP.